Assalamualaikum warahmatullahi. Saya DJ Aman Shah. Kepada anda, terima kasih kerana sudi follow dan subscribe YouTube Khalifah Bangkit. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Segala puji-pujian hanya layak bagi Allah, tidak layak bagi makhluk, tidak layak bagi kita yang bernama manusia. Alhamdulillah. Pertama sekali syukur kita kepada Allah, kepada anda yang sudi untuk menjenguk-jenguk, menziarah ke Facebook Irwan Shah ataupun di page Facebook Khalifah Bangkit. Okey, dan tak lupa juga kepada anda, jangan lupa untuk jenguk-jenguk dan follow di Instagram, channel YouTube Khalifah Bangkit. Alhamdulillah, pertama sekali kita ucap kesyukuran kita kepada Allah kerana Allah masih izinkan kita untuk bertemu untuk waktu ini, saat ini. Berkat doa ibu bapa, doa isteri anak-anak, doa anda semua, doa orang-orang beriman macam anda, maka Allah izinkan dapat kesihatan yang baik. Dapatlah saya live untuk waktu ni. Seperti mana yang saya berkatakan, ada beberapa info, maklumat yang tak sempat saya sempurnakan sebab waktu pun dah hampir kat pukul 3 pagi waktu tu. Tadi kita cerita pasal iman, macam mana kita nak mudah jawab salaman rebukas. Untuk kita nak ucap kalimah ketika malaikat maut ambil nyawa ni pun awal lagi daripada alam kubur. Jadi kerisauan saya dan tuan-tuan sebenarnya, macam mana kita nak risau sebelum kita masuk kubur ni. Pertemuan yang paling dekat sangat, setiap orang kita ni akan berhadapan dengan sakaratul maut. Allah SWT janji, barang siapa yang dapat ucap kalimah la ilaha illallah di akhir kalam, maka wajib syurga untuk dia. Macam mana saya dan tuan-tuan punya kerisauan sekarang ni dengan keadaan dan cara hidup, tutur kita, tutur cara bicara kita hari-hari hari ni, dapat tak memudahkan kita untuk kita mengucap kalimah la ilallah di akhir kalam kita tu. Dia bukan sebabkan ilmu kita dapat SPM 8A, kita dapat belajar dekat Universiti Islam, kita ada degree diploma dalam kos tentang Islam, belum tentu lagi. Untuk kita mudah nak jawab la ilaha illallah ni, ibarat macam mana sebuah lori, jika dalamnya di-uploadkan pasir, bila aksiden dia akan keluar pasir. Macam tu juga jika hati kita ni hari-hari kita cakap tentang Allah, insya-Allah dengan izin Allah baru dia akan masuk Allah. Seperti mana Allah SWT begitu, qaulan sadida yuslih lakum. Banyak kamu cakap tentang kebesaran Allah, kehebatan Allah, qaulan sadida. Sebab tu hari ni kita nak wujudkan suasana percakapan iman di mana saja. Bukan di media saja, bukan dalam ceramah, di mana, di rumah kita. Bukan makna percakapan iman tu, percakapan agama tu kita duduk buka meja, buka kitab bagi ceramah ke anak bini. Percakapan harian kita, menafikan makhluk, mengisbatkan Allah. Kita makan sedap pagi ni, Masya Allah, Allah yang bagi sedap. Jadi anak isteri yang dengar, benar, Allah yang bagi sedap. Itu je, percakapan itu nak diwujudkan. Percakapan itu yang ini kita malu nak cakap. Kita takut orang kecam kita jadi orang tablik. Agama ni bukan untuk orang tablik, dan tablik tu agama ni bukan untuk dipersatuankan. Agama ni bukan untuk dipertubuhankan. Agama ni bukan untuk dipuakkan. Agama ni untuk diamalkan dan disebarkan, disampaikan pada orang-orang lain supaya kita semua ada rasa jazbah, kegairahan untuk mengamalkan agama tu. Dia bermula dengan fikir. Setiap orang kena fikir, macam mana saya nak mati jumpa Allah, apa yang saya nak bawa, apa yang Allah nak. So bila kita fikir benda tu, maka bermulalah satu kerja untuk kita sibukkan tentang perkara yang Allah nak. Bila kita tak fikir tentang perkara tu, maka kita takkan sibuk atas perkara yang Allah nak. Kita sibuk ikut kehendak kita, apa yang kita nak, apa yang isteri nak, apa yang jiran nak, apa yang mak bapak nak, apa yang cikgu nak, apa yang menteri nak, apa yang kerajaan nak, apa yang semua orang nak. Tapi yang Allah nak kita terlepas pandang sebab kita tak gunakan akal yang Allah bagi ni untuk fikir apa yang Allah nak bila aku mati nanti. Allah nak tak banyak, dua je, iman dan amal. Iman yang sempurna 100% kepada Allah, dan amal 100% ikut cara Nabi SAW. Tak ada ikut cara kehidupan lain. Walaupun kita nampak cara kehidupan lain tu macam grand, macam dibanggakan, tapi tak ada kaitan dengan sunnah. Kita mau yakin dalam hati ni semua batil, ni semua lara. Allah tak pandang langsung. Mungkin manusia bertepuk tampar, oh hebat kehidupan dia, tapi tak ada kaitan sunnah. Kita mau yakin dalam hati, aku tak perlukan semua ni. Tapi selagi kehidupan tu ada kaitan dengan sunnah, kita kena berharap, ya Allah, mudahkan, izinkan aku, ya Allah, la haula wala quwwata illa billah azim, untuk aku amalkan walau sebesar-besar, sekecil-kecil sunnah Nabi tu pun. Walaupun nampak kecil, sewak tu, walaupun harga RM2, tapi ada kaitan dengan sunnah Nabi, ianya cukup nilai mulia di sisi Allah. Ini nak kena letak dalam hati. So bila kita tak wujudkan suasana cakap tentang perkara ni, macam mana yakin tu nak masuk dalam hati kita? Yakin ni dapat masuk, bukan duduk kat Wisma Yakin.
Yakin ni dapat masuk bila kita selalu cakap tentang Allah, selalu cakap tentang janji Allah, selalu cakap tentang fadilat-fadilat yang Allah nak bagi pada kita. Baru bila kita selalu cakap dengan manusia, sebenarnya bukan untuk kita dakwahkan orang tu, terutamanya untuk dakwahkan keyakinan hati kita sendiri. Sebab tu hari ni kita selalu cakap Allah. Sebab tu bila kita selalu cakap buruk orang, kita selalu hina orang, selalu kita bicara tentang keburukan orang, kita yang keinginan nak buat benda lama tu. Sebab tu kita tak digalakkan cerita tentang kaiban-kaiban orang. Bahkan tentang kaiban Fir'aun sendiri pun, yang Allah dah cerita dalam Quran, hanya Allah SWT layak untuk melaknat dia, sebab Allah tu maha pencipta. Kita ni tak layak nak cerita tentang Fir'aun berulang-ulang kali. Takut keburukan Fir'aun tu akan masuk di hati kita. Lama-lama sebelum mati, kita sendiri yang beramal macam Fir'aun. Dipilih, dipanggil untuk bagi ceramah. Kurang-kurang kalau cakap tentang buruk-buruk orang ni, takut buruk tu masuk dalam hati kita. Sebab apa yang kita sampaikan sebenarnya untuk diri kita. Barang siapa niat nak menyampaikan untuk betulkan orang, dia kena istighfar. Waktu bila saya buat live ni, bukan niat saya nak betulkan anda. Pertama sekali saya buat live ni, saya nak belajar cakap, nak betulkan hati saya dulu. Nak yakinkan hati saya pada kehebatan Allah, pada kebesaran Allah, pada pengampunan Allah, betapa hebatnya Allah. Bayangkan Allah cipta kita. Anda ambil lighter ni, anda fikir kita duduk dalam bonet kereta yang gelap, tak ada lampu, siap dengan bahan-bahannya. Kita proses lighter ni dalam bonet kereta yang gelap. Agak-agak boleh siap tak? Tak ada lampu, bonet kereta yang sempit tu, kita duduk dalam tu, kita beli bahan-bahan untuk buat lighter ni. Lighter je, bahan dia bersih dengan plastik, dengan gas kat dalam ni, dengan dia punya straw tu kan, supaya dia boleh nyala ni. Bahan lighter ni saya rasa cukup simple. Kita duduk dalam bonet kereta, tak perlu kilang. Tapi mesin-mesin yang nak buat lighter ni, kita letak sekali dalam bonet tu. Kita duduk dalam keadaan terpulang masing-masing. Nak baring ke, nak menyarap ke, merangkak ke dalam bonet kereta tu sempit tu. Ambil bonet kereta yang besar sikit lah, macam Proton Personal ke, bonet dia besar sikit kan. Duduk dalam tu, kita buat lighter ni sampai siap. Satu ni cukup. Agak-agak berapa orang boleh siapkan lighter ni dalam bonet yang gelap dan sempit? Tak boleh. Tapi betapa hebatnya Allah SWT. Maha hebat, bukan hebat, maha hebatnya Allah SWT. Allah SWT cipta saya dan tuan-tuan daripada air mani yang setitik dalam perut mak kita yang gelap sempit tu. 9 bulan kita boleh duduk selesa. 9 bulan dalam tu berpusing-pusing, menendang-nendang kita, sampai nak keluar pada perut mak pun menangis, sebab selesa sangat duduk dalam perut tu. Terkejut tengok bahana dunia ni bila lahir, Masya Allah, macam-macam ujian akan dilalui. Itu yang setiap bayi lahir tu menangis. Dia dah selesa dalam perut tu, tak ada fitnah, tak ada apa. Tahu duduk relax, pusing-pusing. Mak apa mak dia makan, Allah akan masukkan makanan tu dalam perut, melalui saluran dan pusat dia kan. Ada gigi pun tak guna. Tak ada gigi pun waktu tu, gigi pun tak guna pakai. Ada tangan pun tak boleh buat apa-apa. Duduk kecap macam tu. Jari dia kan, kaki dia pun tak digunakan untuk berlari, menendang je. Itu Allah suruh gunakan akal kita untuk berfikir betapa hebatnya Allah. Tapi hari ni bila kita lahir, manusia cuba nak mencabar Allah. Kalau kita mencabar semua manusia tu, okeylah, tak kisahlah kan. Tapi jangan sampai datang riak kita lah dengan manusia. Apa ini maksud nak mencabar Allah, melanggar perintah-perintah Allah. Contoh hari ni, macam hari ni hari Ahad, tengok kenduri kahwin, berapa ramai orang mempertuhankan pengantin, mempertuhankan tuan rumah. Memanglah ada hadis Nabi SAW beritahu, jika dapat jemputan tu sebaiknya ditunaikan haknya pergi ziarah rumah dia yang diajak kenduri tu. Tapi itu zaman Nabi, yang mana para sahabat menjaga adab-adab ketika buat kenduri. Wanita lelaki diasingkan, tak duduk satu kemah, tak ada karaoke, tak ada huah-huah dalam kenduri, tak ada pakaian-pakaian baju kebaya menunjuk-nunjuk buah dada, siapa buah dada terbesar dalam taman tu, punggung siapa tertonggek, tak ada. Suasana yang mana wanita duduk diasingkan, lelaki duduk tempat lelaki. Itu boleh lah. Tapi hari ni keadaan kenduri kendara kita dah macam disko dah. Dah lebih teruk pada disko dah. Suami berbangga-bangga bukan nak tengok pengantin, bini dia sendiri pun dah lebih pada pengantin. Orang bukan tengok pengantin, tengok bini dia. Lebih grand pada pengantin. Dengan buah dadanya, baju kebaya, nampak pinggang, kalau lampingnya ketat, nampak pinggang 28, punggung lebar sikit 32. Orang yang makan tu bukan tergeliur makan ayam masak merah dengan acar timun, acar nenas tu. Tergeliur tengok orang kat depan tu beracar-acar. Azan tu agak-agak lah. Tak ada pula dalam undang-undang negara bila cuti umum macam ni. Orang Islam pun boleh cuti solat. Kalau perempuan tu mungkinlah cuti bulanan dia kan. Lelaki apa masalah, pergilah masjid, Allah panggil tu. Dah bertahun duduk kat dunia Allah ni, Allah panggil. Allahu Akbar. Kita fikir agama kita ni, bila kita amal agama yang sempurna,